salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar metrik dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.4 iaitu menerangkan ciri-ciri metrik identiti. Nah, apakah ciri-ciri metrik identiti? Okey. Contoh di sini ya. Kalau metrik A lah. Kalau A kali darab dengan 1 akan dapat A kan. Kalau 1 darab dengan A juga akan dapat A. Okey, cuba kita tengok. Apabila 1 didarabkan dengan sebarang nombor A ataupun apapun nombor lah, hasilnya ialah A juga. Apabila suatu matriks didarabkan dengan matrik A, hasilnya ialah matrik A. Okey, jadi matrik tersebut merupakan matrik identiti. Okey, apakah ciri-ciri matrik identiti ini? Okey, matrik identiti ya, matrik B. Contohnya matrik B ialah dalam bentuk ini. 1 sifar sifar 1 atau 1 sifar 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 1 sifar 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 1. Apabila didarabkan dengan matrik A, akan menghasilkan matrik A juga. Okey, apa-apa matrik berdarabkan dengan matrik ini akan dapat matrik A juga, matrik yang asal. Boleh faham? So, ini dipanggil matrik identiti. Kita akan tengok lebih lanjut lah, akan menghasilkan. Okey, maksudnya katakan ini ialah B lah. Ini adalah matrik B. Jadi, satu matrik A bila didarab dengan matrik ini, kita akan dapat A juga. Boleh faham? Okey, maksudnya matrik B, katakan matrik B ini B, didarab dengan matrik A. Ya, dia akan dapat A juga. Okey? Apa-apa matrik darab dengan matrik ini akan juga dapat matrik A juga. Sama juga dengan ini. Okey, jadi kita tengok ya. Unsur-unsur dalam matrik B ini terdiri daripada sifar dan 1 saja. Okey, faham? Terdiri dari sifar dan 1 saja, dengan unsur 1 ni terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri di sebelah atas ke sudut kanan di sebelah bawah. Dan unsur yang lain ialah sifar. Okey, maksudnya dia terletak di sepanjang perpenjuru, ya. Satu perpenjuru nanti kita tengok apa tu perpenjuru dari sudut kiri. Dari kiri di sebelah atas ke sudut kanan di sebelah bawah. Dan unsur yang lain adalah sifar. Nampak tak? Di atas sekali, di kiri. Nampak? Kiri atas dan dia adalah perpenjuru. Nampak tak? Perpenjuru. Ini nampak tak? Yang matrik ini. Perpenjuru. 1, 1, 1. Dia kepada perpenjuru. Ya, ke bawah. Yang lain ialah sifar. Okey, mula dari sebelah kiri. Okey? Dari kiri. Kiri maksudnya dia akan samalah perpenjuru dia ke bawah ya sampai ke kanan. Ke sebelah kanan bawah sekali. Yang lain adalah sifar. Ini adalah matrik identiti. Okey. So di sini dia kata dikenali sebagai matrik identiti. Dan identiti ini, matrik ini kita wakil sebagai I. Ya? Kita nama dia I. Okey? Okey, tampak ya? 1 selalu mula di sebelah kiri, atas sekali. So dia buat perpenjuru. Okey. So matrik identiti ialah matrik segi 4 sama. Segi 4 sama yang kita pernah belajar, segi 4 sama maksudnya 2 kali 2, 3 kali 3. Ya, itu matrik sama. Segi 4 sama. Matrik identiti ataupun nama dia I didarabkan dengan suatu matrik A akan menghasilkan matrik A juga. Okey. Jadi apa-apa matrik A ini bila didarab dengan matrik identiti yang I ini ataupun matrik identiti darab dengan matrik A, kita akan dapat A, matrik A juga. Okey, sekarang kita tuliskan matrik identiti berdasarkan peringkat berikut. Ada banyak peringkat tapi dia bentuk segi 4 sama. Okay, cuba tengok yang pertama. Okey, pertama ialah matrik 1 kali 1.
Okay, matrik kali 1. So, matrik identity ialah dalam bentuk ini. 1 aja. Kenapa kamu nampak 1 aja? Sebab ni 1 kali 1 ialah 1 lajur. 1 baris dengan 1 lajur lah. Ini panggil matrik 1 dengan 1 kan? So ini adalah identity ya. Matrik identity. Okay, untuk B pula. 2 dengan 2 punya matrik. Jadi ada 2 baris, 2 lajur kan? Ya. Jadi kita akan tulis di sebelah atas kanan dulu. 1. So perpenjuru ya. So 1 di sini. Yang lain ialah sifar. So ini matrik identity untuk 2 dengan 2. Kalau macam mana dengan 4 dengan 4? Okey, 4 dengan 4. Nah, 4 dengan 4 mesti ada 4 baris lah. 4 baris, 4 lajur. Okey. Jadi kamu mula tulis ni sebelah kanan atas sekali. Tulis perpenjuru. Yang lain ialah sifar. Nampak tak? 1 perpenjuru sampai ke bawah kanan. Ya. Itu matrik segi 4 sama. 5 dengan 5. 5 dengan 5 pun sama. Okay, ada 5 baris. So ada 5 baris. So mula di sini. Bukan 1 sifar 1. Bukan selang-seli ya. Dia perpenjuru. So dia adalah perpenjuru. 1, 1, 1, 1. Okay. Ini baru panggil matrik identity. Bukan kata 1 sifar 1 sifar 1. Tidak ya. Dia ke bawah perpenjuru. Okey, antara matrik berikut, yang manakah matrik identity? Okey, mana yang satu yang identity? Okey, tengok A. Adakah matrik identity? Adakah? Sebab dia bukan kan? Bukan kan? Sebab apa? Sebab dia bukan matrik segi 4 sama. Ini 1 baris, 2 lajur kan? Ini 1 baris, 2 lajur. Bukan. So ini bukan. Bukan matrik identity. Okey, yang ni. Yang ni ialah 2 dengan 2. Betul. 2 dengan 2 betul. Tapi tengok, saya dah kata dia kena mula dengan 1. Ini kena mula dengan 1 kan? So ini pun bukan. Dia kena mula dengan 1. Okey, cuba kita tengok C. C matrik peringkat matrik dia adalah 3 dengan 3. Betul kan? 3 dengan 3. Okey, betul lah 3 dengan 3 tapi dia mula dengan 1. Betul juga kan? Mula dengan 1. Tapi tengok syarat dia. Adakah dia dalam perpenjuru? Ni tak ada. Yang lain pun sama. Ini salah kan? So, ini bukan juga. Kan? Okey, bagaimana dengan soalan D? Okey. Matrik peringkat dia lah 3 dengan 3. Betul. Okey, dia mula dengan 1. Betul. Dia perpenjuru kan? Sampai ke kanan. Okey, bawah. Ke kanan bawah. So, ini ya. Matrik identity. Ini adalah matrik identity. Okey, E. 2 dengan 2. Okey, segi 4 sama. Betul. Dan mula dengan 1. Okey, dan berpenjuru dia sama. Okey, so ini adalah ya. Okey, untuk F. Peringkat matrik ialah 3 dengan 3. Betul. Mula dengan 1 tak? Bukan kan? So, dah bukan. So, kamu dah kesimpulan ya. Kamu dah tahu matrik identity mesti adalah matrik segi 4 sama. Dan dia kena mula dengan 1 di bahagian atas sebelah kiri. Okey. Sekarang diberi matrik C ialah negatif 1, 3, 2, 5 kan? Dan matrik D ialah 1, sifar, sifar. So ini adalah matrik identity. Kita nak tunjukkan saja adakah matrik D ini ialah matrik identity. Ya? Okey, so kita cuba darabkan dia. Kita darabkan CD. Adakah CD ya? So maksudnya C negatif 1, 2, 3, 5 kan? Kita darab dengan 1, sifar, sifar 1. Apa yang kita akan dapat? Baris pertama dengan lajur yang pertama. Ingat balik tak? Ini baris pertama, ini baris 2. Lajur 1, lajur 2. Baris pertama dengan lajur pertama. So, ingat ya, negatif 1, unsur yang pertama darab dengan unsur yang pertama. Baru tambah unsur yang kedua dengan unsur yang kedua.
Baris yang pertama, unsur yang pertama, negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 ialah negatif 1. Tambah dengan 3 tambah sifar, 3 kali sifar, sifar kan. Okey, selepas tu baris 1 dengan lajur 1 dulu. Baris 1 dengan lajur 2. Baris 2 dengan lajur 1. Dan baris 2 dengan lajur 2. Okey, baik. Baris 2 dengan lajur 2. Lajur 2. Negatif 1 daram dengan sifar, sifar. Tambah dengan 3 darab 1, 3. Okey, selepas tu 2 darab 1, 2. 5, tambah dengan 5 darab sifar, sifar. Okey, 2 darab sifar, sifar. Tambah dengan 5. So, kita akan dapat negatif 1 tambah sifar. Negatif 1 kan? 3, 2, 5. Sekejap. Tak. Okey. Jadi, adakah matrik D ini adalah matrik identity? Okey, bila didarabkan dengan matrik ini dan dia akan dapat balik matrik sama dengan asal ni, matrik C. Ini adalah matrik C. So, maksudnya kita boleh katakan D ialah matrik identity. Bila didarabkan dengan identity ini akan dapat matrik C. So, betul lah. So, D ialah matrik identity. Kita dah buktikan Okey, baik. Selepas ni tanda pembelajaran 2.2.5 menerangkan maksud matrik songsang dan seterusnya menentukan matrik songsang bagi matrik 2 dengan 2. Apakah maksud matrik songsang? Tadi kita dah kata bila okey, matrik songsang bila satu matrik A ini matrik A darab dengan matrik B ataupun kita kata sebab darab boleh saling tukar ataupun kita kata matrik B darab dengan matrik A, kita akan dapat identity, matrik identity. Matrik A darab dengan matrik B, kita akan dapat matrik identity. So, maksudnya matrik B ialah songsang. Okey, kita tengok sini Pendarapan. Jika pendarapan matrik A dan matrik B menghasilkan matrik identity ataupun I, maka matrik B adalah songsangan bagi matrik A dan sebaliknya. Jadi kita tengok ini kita cuba tengok adakah dia matrik songsang Nampak tak? Dia dua-dua ni darab. Kalau dia dapat matrik identity, maksudnya matrik ini katakan ni matrik A, ini adalah matrik B. Kalau dia dapat identity, maksudnya matrik B itu adalah matrik songsang. Okey. Baik, kita akan darab Okey, baris pertama dengan lajur yang pertama Pertama Okey, 1 darab 7, 7. Okey, baru tambah sebab ada dua unsur, tambah 3 darab negatif 2 ialah negatif 2 So saya terus tulis saja Sekejap. Kita terus tulis saja. Okey, jadi 3 darab negatif 2 ialah apa dia? Negatif 6. Okey. So sekarang baris 1 dengan lajur 1 kita dah buat. Sekarang baris 1 dengan lajur 2. Okey, 1 darab negatif 3, negatif 3. Okey, tambah tambah dengan 3 darab 1, 3. Okey. Lepas tu sekarang baris 2 dengan lajur 1. Baris 2, 2 darab 7, 2 darab dengan 7, 14. Okey, tambah kejap
Sebab 7 darab dengan negatif 14 ialah 7 darab 2 negatif 2 ialah negatif 14. So tolak 14. Okey. So habis dah baris 1 dengan lajur 1, sekarang baris 2 dengan lajur 2. 2 darab negatif 3 jadi negatif 6. Okey, 7 darab 1 tambah 7. So apa jawapan dia? So 1 sifar 1. Kita akan dapat 1 sifar 1. So ini adalah matrix identity. Jadi matrix B adalah matrix songsang. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Yang ni saya ambil B darab A pula ya. Tadi A darab B, sekarang B darab A. So kita cuba tengok. Okey, mula-mula baris 1 dengan lajur 1. Okey, 7 darab 1, 7. Okey, tambah dengan negatif 3 darab 2 kan. So negatif 6. Okey, baik. Lepas tu baris 1 dengan lajur 2. Okey, 7 darab dengan 3. 21. Okey. Lepas tu tambah ya. Negatif 3, ini negatif 3 darab dengan 7, negatif 21. Okey. Okey, sekarang baris 2 pula. Dah selesai baris 1, kita buat baris 2. Okey, baris 2. Negatif 2. Mula-mula negatif 2 darab dengan 1. So, negatif 2. Kena tambah ya, sebab unsur ya. Okey, selepas tu 1 darab dengan 2. So 2 kan, tambah 2. Okey, dah habis baris 2 dengan lajur 2. 1, sekarang baris 2 dengan lajur 2. Negatif 2 darab dengan 3. Sekarang negatif 2 darab dengan 3. So negatif 6. Tambah 1 darab dengan 7. 7. Tambah 7. Okey. So apa jawapannya untuk matrix ni? So 1 sifar 1. So dapat matrix identity. Jadi kalau kita tengok sini, matrix A adalah matrix songsang. So pendarapan A dengan matrix songsang ya. A ya, katakan A matrix songsang ni. Ya, B ya. Okey. Jadi dia tulis A songsang akan menghasilkan matrix identity. Okey. Jadi saya akan tukar sini. Dia guna. Jadi kita dah tahu bahawa ini adalah matrix songsang. Betul. Selepas kita dah buat, kita dah tahu. So, jadi ini adalah matrix songsang. Jadi, matrix songsang kita tulis sebagai negatif 1. Okay. Ini A. Ini adalah matrix songsang. Okay. So, matrix A kali dengan matrix songsang ya. Matrix songsang tulis A negatif 1 di atas. Okay. Sama dengan I. Okay. Maksudnya, A yang tulis kita tulis A kuasa negatif 1 dibaca sebagai matrix songsang A. Dan ingatlah A matrix songsang ni bukan kata dia 1 per A. Bukan 1 per A. Okey, tentukan sama ada matrix berikut ialah matrix songsang bagi 4172. Okey, jelaskan jawapan anda. Kita darabkan dia matrix pertama tadi dengan matrix yang ni. So kita akan dapat ni ya. Okey, 4 darab 4 16 tolak dengan 14. So 16 tolak 7 dapat 9. Okey. Terus buat 4 darab 1 4 darab 1 ialah 4. 1 tambah dengan 2 dapat 6. Okey. 7 darab 4, 7 darab 4, 28. 28 sepatutnya tambah tapi di sini negatif 14. So 28 tolak 14 dapat 14. Okey. 7 kat darab 1, 7. Tambah dengan 2 darab 2 ialah 4. 7 tambah 4, so 11. So hasil darab bukan matrix identity. Bukan identity kan?
Kita dah, ini bukan ya, DDD ialah satu sifar 1. Jadi untuk jawapan A bukan matrik songsang bagi matrik yang tadi ini asal. Ya, bukan matrik songsang ini. Okey, sekarang kita tengok jawapan untuk B. Okey, jadi kita ambil matrik A ni, kita tengok bawah, adakah ini matrik songsang? Okey, kita ambil 4, 1, 7, 2, darab dengan 2, negatif 1, negatif 7, 4 kan? Okey, 4 darab 2, 8. Ya, lepas tu ni negatif 7, negatif 7 kan? 8 tolak 7 dapat 1. Lagi, baris pertama dengan lajur 2. 4 darab negatif 1, negatif 4. Negatif 4 tambah 4, sifar. Okey? Jadi, 7 darab 2, 14. 14 tolak 14, sifar. 7 darab negatif 1 ialah negatif 7. Tambah dengan, ni 6 kan? 7, negatif 7 tambah 6, 1. So kita akan dapat matrix identity. Kalau kita tukar tempat pun, saling tukar tempat pun kita akan dapat matrix identity. Ingatlah hasil jarak boleh saling tukar tempat. Okay. Bagaimanakah menentukan matrix songsang bagi suatu matrix 2 dengan 2 ya? Okey. Sekarang kita akan tengok cara formula dia. Okey. Untuk A kuasa negatif 1 ini adalah matrix songsang untuk A. Jadi matrix songsang untuk A, kita akan buat 1 per AD tolak BC. Ya. Lepas tu matrix songsang ni. Ya. Kejap. AB dengan keadaan AD dengan BC tak boleh sama dengan sifar. Okey. Mula-mula matrix A ialah A, B, C, D. Okey. Ini adalah matrix A. Okey. Jadi bila kita jadikan dia matrix songsang, kita akan guna 1 per. Ambil AD, darab AD darab AD darab tolak dengan darab BC, darab juga. Ya. So 1 per AD tolak BC, dua-dua darab. Selepas tu ini kita akan tukar tempat Okey, kita akan tengok macam mana kita buat. Sekejap. So sini sebenarnya ialah syarat yang pertama, kita tukar tempat dia. A dengan D ditukarkan tempat. Untuk mendapatkan matrix songsang ni, A tukar tempat dengan D. Okey, tukar tempat. Lepas tu yang ni B dengan C ni adalah darab dengan negatif 1. Darab dengan negatif 1. Kalau darab negatif B, darab dengan negatif 1 jadi positif. C darab dengan negatif 1 jadi negatif C. Ataupun dengan cara kata lain, bila ada negatif, tukar jadi positif. Tukar simbol aja. Negatif jadi positif. Ini positif kan? Tukar jadi negatif. Positif kan? Tukar jadi negatif. Ataupun darab dengan negatif 1. Nanti kita akan tengok lagi ya. Okey. Jadi penentu matrix A ataupun penentu kita buat dalam bentuk ini ya. Ini adalah penentu dia. Okey. Ini ya. AD tolak BC. Kita guna AB tolak BC dengan keadaan AD tolak BC tak boleh sama dengan sifar. Tak boleh. Ini tak boleh sifar. Kalau tak boleh sifar, kalau jadi sifar bukan lagi matrix songsang. Okey? Tak boleh sama dengan sifar. Bila selepas tolak tak boleh sama dengan sifar. Oleh itu matrix songsang A kalau dia sama sifar maksudnya dia oleh itu matrix songsang wujud kan? Okey, matrix songsang tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan sifar. Okey? Dia tak boleh, dia mesti ada nombor. Okey, bagi setiap matrix yang berikut, tentukan sama ada matrix songsang wujud tak. Okey, jika wujud, hitung matrix songsang dia. Okey, kita tengok sini. Matrix A ya, 1, 2, 4, 8. Okey, mula-mula kita akan
kita guna AD, kita nak buktikan saja sekarang. Adakah dia dapat matrik songsang kan? Jadi kita tengok AD tolak BC. Kita dah tahu AD kat mana. AD tadi kita guna AD kat mana? A kat mana? A ialah ini kan. Ini A, ini B, ini C, ini D kan. So kita guna AD 1 kali 8, okay, tolak dengan 2 kali 4. So sama dengan sifar. Okay, nampak tak? So penentu untuk matrik A ni sama dengan sifar. Nampak tak? Penentu dia ialah sama dengan sifar. So maksudnya matrik songsang tidak uzut. Ya, tidak uzut ya. Ya, nampak tak? Okay, tentukan keuzutan matrik songsang dengan penentu dia AD tolak BC. Okay, untuk B, tengok B pula. Okay, soalan B ya. Okay, soalan B. So sini ialah A, ini ialah A, ini ialah B, ini ialah C, ini ialah D. Okay, jadi kita kata AD 3 kali 4, okay, tolak dengan 5 kali 2. So 12 tolak 10 kita akan dapat 2. So dia tak sama dengan sifar. So maksudnya B ini, penentu matrik ini, B matrik songsang dia uzut. Okay, uzut So kita tengok macam mana uzut sini. Okay, macam mana kita nak buat. Okay, tadi kita dah sentuh kan. Okay, so nak buat matrik songsang ialah B kuasa negatif 1 ini kan. So kita guna AD, ingat balik tak? 1 per AD tolak BC. Okay, so kita guna sini ya, tengok belajar sini. Okay, 4, 3 darab 4 dan 4 darab 3 ya, sama je. Okay, nampak? Tolak tolak dengan negatif 5 darab dengan negatif 2. Jadi dia dah tukar ni ya. So maksudnya 1 per 4 sama ya, saya buat semula sini. Okay, kalau ada negatif, susah sikit ya. So negatif 5 darab dengan negatif 2. So maksudnya 1 per 12. Okay, tolak kan. Okay, negatif 5 darab negatif 2 ialah positif. So 12 tolak 10, 2. So kita dapat 1 per 2 lah. Ini adalah penentu matrik dia. Ini adalah penentu matrik dia. Ya. So selepas ni kena tukar tempat. Okay, untuk matrik B ya. 3 dan 4 ni tukar tempat. Tukar tempat ya. Tukar tempat. Ya. Salin tukar kedudukan unsur dalam perpenjuru utama. Okey, yang pertama ada dua langkah je. Langkah pertama, tukar kedudukan unsur dalam perpenjuru utama. Nampak tak? Tukar. 3 dengan 4 bertukar tempat. Dan langkah yang kedua, darabkan kedua-dua unsur lain dengan negatif 1. So, B dengan C ni kena darab dengan negatif 1. So, akan dapat negatif 5 dengan negatif 2. Okey, selepas ni apakah matrik songsang dia? So, darab 1 per 2 darab 4, 2. 1 per 2 darab dengan negatif 5. 1 per 2 darab negatif 5, negatif 5 per 2 ya. Dan negatif 1 per 2 darab dengan negatif 2 ialah negatif 1. Dan 1 per 2 darab dengan negatif 3 ialah 3 per 2. Okey, so ini adalah matrik songsang bagi matrik B. Okey. Sekarang diberi matrik C ialah 2 negatif 6, 1 negatif 2 kan. So kita nak cari matrik songsang bagi C. Sama dengan tadi, kita guna cara ni ya. Kita guna 1 per AD tolak BC. Okay. So maksudnya ini ialah A, ini ialah B, ini ialah C, ini ialah D. So kita guna 1 per dengan AD tolak BC. Okay, A ialah apa? A ialah 2. 2 kali dengan D. 2 kali dengan negatif 2 ya. So 2 kali dengan negatif 2. Tolak ya. BC. Negatif 6 kali dengan 1. Okay. Boleh ikut ya sini. Sampai sini. Okay, bila dah buat ni. Kita kena, selepas tu ada matrik dia disongsangkan. Ingat tak tadi? Saya kata langkah pertama tukar tempat. Tukar tempat.
Langkah pertama, tukar tempat. 2 dengan negatif 2, tukar tempat. Okay, dapat negatif 2 sini, ni 2. Lepas tu langkah 2 ialah darab dengan negatif 1. Darab dengan negatif 1. BC ni darab dengan negatif 1 ataupun tukar simbol ni saja. Okay? Bila darab dengan negatif 1, negatif 6 darab negatif 1 ialah positif 6 lah. Okay? 1 darab dengan negatif 1, negatif 1. Okay? So, bila dah darab, selesaikan yang pertama ini dulu. Negatif 4, okay, negatif dia positif kan. 4 tambah 6, negatif 4 tambah 6. So, 1/2. Okay, yang ni kita matrik tadi ya, kita yang songsangkan. So, selepas tu darab dengan semua unsur ni, darab dengan 1/2. Oh, kita akan dapat ini. Okay. Okey, sekarang diberi matrik D ialah N negatif 6, 1 negatif 2. Kita nak hitung nilai M. Okey, jika A matrik D tidak mempunyai matrik songsang. Tidak mempunyai matrik songsang. Apa yang masukkan dia? Matrik D kalau tidak mempunyai matrik songsang, maka AD tolak BC sama dengan sifar. Okey ya. Sekarang dia kata tidak mempunyai matrik songsang. Jadi maksudnya AD tolak BC sama dengan sifar. Okey, sebab sekarang kita nak cari nilai M. Kalau dia tak sama dengan sifar, kita boleh katakan A, okey, kita masukkan nilai A. Okey, ingat balik lagi sekali. Okey, saya dah tulis lagi sekali ya. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Okey, jadi gantikan A. Gantikan A dengan M. Nampak? A dengan M. Okey, D ialah negatif 2. So, darab. So, negatif 2 darab dengan M, negatif 2M. Okey. Lepas tu tolak. Okey, BC. BC nampak? Negatif 6 darab 1. Negatif 6 darab 1 ialah negatif 6. So, tapi di sini ada tolak. Negatif jadi positif. Negatif 2M tambah 6 sama dengan sifar. Okey. Sama dengan sifar ya. Jadi di sini negatif 2M sama dengan bawah ke sini negatif 6. Okey. Jadi M sama dengan negatif 6 per dengan negatif 2. Okey, ini bawah sekali. So, boleh cancel. So, M sama dengan 3. M ialah 3. Okey, untuk yang B pula. B ya. B, dia suruh cari nilai M jika dia bagi matrik songsang ni. Okey, maksudnya kita ambil matrik D darab dengan matrik songsang ni. Kita akan dapat identiti kan? Kita akan dapat matrik identiti. Okey, kita masukkan nilai matrik D. Lepas tu matrik untuk songsang. Ini songsang ni, dia bagi ni. Ya, ini adalah matrik songsang. So, maksudnya kalau matrik D darab dengan matrik songsang, mestilah dapat matrik identiti. Identiti. So, kita akan darab. Kita cuba tengok darab dia. Okey, kalau ikut sini, kita tak perlu darab, kita hanya selesaikan saja. Sebab ada M di sini ya. Okey, baris sebab mereka adalah matrik yang sama. Kalau matrik yang sama, kita terus boleh selesaikan matrik yang sama. So di sini M darab dengan matrik yang baru yang pertama akan dapat ini kan. Okey, kita akan darab matrik M, unsur yang pertama darab unsur yang pertama. Okey, M darab dengan negatif 1. Okey. Tambah dengan negatif 6 darab dengan negatif 1/2. Okey, nampak ni. So, baris yang pertama dengan lajur yang pertama akan dapat unsur ini, nilai ini. Okey. So, kita akan darab negatif 4. Negatif 4, sorry. Negatif M. Negatif M. Okey, yang ni. Negatif dari positif kan. So, ini ialah 6 boleh cancel. So, ini adalah 3. So, tambah 3 lah. Tambah dengan 1. Betul? So, M ialah
So sebenarnya M sama dengan 1 tolak 3. So M ialah negatif M sama dengan 1 tolak 3. So negatif M ialah negatif 2. Bolehlah kita potong. So M ialah 2. Okey, so nilai M di sini ialah 2. Okey, ini adalah untuk semak semula jawapan kamu. Okey, untuk semak semula jawapan kamu, tadi kita kata ambil ini, okey, 1 per nak tahu bahawa di matriks Songsan ni betul tak ya? Okey, jadi kita ambil 1 per ambil yang asal punya dulu. Yang asal ni ya. So, AD ya, negatif 2 darab M tolak dengan BC. Lepas tu ini tukar tempat, nampak tak? M dengan negatif 2 tukar tempat dan ini adalah darab dengan negatif 1. Okey, jadi kamu akan dapat. Okey. Tu diberi satu matrik ini ya, 1, 2 darab dengan A ya. Darab dengan matrik A akan dapat identiti. So maksudnya dan matrik A ialah peringkat dia adalah 2 dengan 2. Hitung matrik A. Okey, sekarang kita nak cari matrik A ya. So kalau ikut sini kita dah tahu ini ada A. So ini adalah songsang dia kan. Bila matrik A darab dengan songsang dia, kita akan dapat matrik identity. Okey. Okey, dalam penyelesaian dia diberi hasil darab ini dengan A ialah matrik identity kan, dia bagi identity. Maka A ialah songsang. Kalau A ini, so di sini ialah kalau ini ialah matrik A, so ini ialah matrik songsang. Kenapa? Sebab dia dapat jawapan dia ialah matrik identity. So ini adalah matrik songsang. Okey? Matrik songsang. Okey, jadi kita nak cari A. So boleh kita buat cara ini juga boleh. 1 per AD tolak BC. Kita buat 1 AD, ambil saja ini AD 1 darab 8 tolak dengan ini. So lepas tu tukar tempat ya. Ingat ya, tukar kedudukan dan darab dengan negatif 1. Ataupun kita kata kalau dia positif jadi negatif. Okey, 8 tolak dengan 6 1 per 2 kan. Okey, lepas tu darab dengan 1 per 2 semua. 8 darab 1 per 2, 4. Negatif 2 darab 1 per 2, negatif 1. Okay. Negatif 3 darab 1 per 2, negatif 3 per 2. Dan 1 darab dengan 1 per 2 ialah 1 per 2.